Pemindahan organ dikenali juga sebagai transplantasi atau transplant, merupakan rawatan pembedahan bagi menggantikan organ yang telah gagal dan tidak berfungsi dengan organ berfungsi yang telah didermakan. Penderma organ merupakan seseorang yang telah mendermakan organ bagi tujuan pemindahan organ. Penerima organ merupakan pesakit kegagalan organ peringkat akhir yang telah menjalani pemindahan organ. Pesakit kegagalan organ peringkat akhir merupakan pesakit yang menghidapi komplikasi penyakit yang menyebabkan organnya rosak, gagal dan tidak berfungsi. Pengikrar menderma organ merupakan seorang yang telah mendaftar atau berikrar untuk menjadi penderma organ selepas kematiannya. Tujuan utama pendermaan dan pemindahan organ adalah untuk menyelamatkan nyawa dan memenuhi salah satu daripada maqasid syariah, iaitu memelihara nyawa. Pemindahan organ dan tisu bermula di Malaysia dengan pemindahan kornea seawal tahun 1960-an. Disusuli dengan pemindahan organ pertama iaitu pemindahan buah pinggang pada tahun 1975. Seterusnya, pemindahan hati bermula pada tahun 1995, diikuti pemindahan jantung pada tahun 1997 dan pemindahan peparu pada tahun 2005. Namun, setelah lebih 3 dekad berlalu, kadar pendermaan dan pemindahan organ di Malaysia masih terlalu rendah berbanding negara lain, sedangkan pesakit yang memerlukan pemindahan organ kian bertambah. Pemindahan organ terbukti sebagai kaedah rawatan yang berkesan untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir, termasuk pesakit kegagalan jantung, paru-paru dan hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Menderma organ merupakan pertolongan kepada saudara semuslim. Dan juga usaha merawat penyakit ini bertepatan dengan hadis sahih berikut. Terjemahan daripada Usamah Ibn Syariq, beliau berkata, sekumpulan orang Badui berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah kami mendapatkan rawatan?" Baginda menjawab, Ya, boleh. Wahai hamba-hamba Allah, dapatkanlah rawatan, kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit, melainkan Dia menentukannya pula untuknya penyembuhan atau ubat kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penyakit itu?" Baginda bersabda, "Penyakit tua." Hadis riwayat Tirmizi. Sumber keharusan pemindahan organ berasaskan kepada beberapa kaedah-kaedah fiqh, iaitu pertama, al-umur bimaqasidiha, segala urusan itu mengikut tujuannya. Dalam kaedah fiqh ini, sesuatu perbuatan dinilai berdasarkan niat dan tujuan ia dilakukan. Tujuan pemindahan organ adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan mampu mengelakkan kemudaratan yang lebih besar dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Pemindahan organ tidak dilakukan dengan tujuan niat jahat seperti menghina dan menyeksa mayat. Bukan untuk tujuan jual beli, bahkan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Kedua, ad-dararu yuzal, kemudaratan perlu dihilangkan. Menghilangkan kemudaratan adalah salah satu tuntutan syarak. Dalam konteks pemindahan organ, rawatan ini memenuhi matlamat pemeliharaan nyawa manusia. Ganjarannya adalah suatu yang dijanjikan Allah menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 32. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, yang bermaksud, dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Rawatan pemindahan organ adalah pilihan kepada mudarat yang paling kurang berbanding kemudaratan yang besar. Apabila bertembung dua mudarat, kaedah membenarkan kepada pemilihan kemudaratan yang lebih kecil.
Dalam konteks pemindahan organ, kemudaratan yang besar ialah membiarkan pesakit yang memerlukan organ itu meninggal dunia. Kaedah ini meletakkan supaya keutamaan diberikan kepada menghindar kerosakan. Organ apabila disumbangkan boleh memberi manfaat kepada mereka yang masih hidup. Apatah lagi jika organ itu tidak dimanfaatkan, ia akan hancur juga apabila dikebumikan. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa mengenai kaedah pemindahan organ ini termasuklah keperluan mengatasi larangan, memilih jalan yang paling kurang mudarat dan mudarat perlu dirawat dengan berikhtiar. Di Malaysia, fatwa mengenai keharusan pendermaan dan pemindahan organ telah dikeluarkan semenjak bulan Jun 1970 lagi. Dengan meneliti isu-isu dan masalah yang telah dikemukakan, pendermaan organ dan tisu adalah harus dan amat digalakkan. Dengan perkembangan semasa dan penemuan perubatan masa kini, maka kami berpendapat perlunya diperluaskan organ-organ yang boleh didermakan seperti buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Tisu-tisu yang boleh didermakan adalah mata, tulang, kulit dan injap jantung. Akan tetapi, haram mendermakan atau melakukan pemindahan testis dan rahim kerana ia berkait rapat dengan nasab keturunan.